Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada semua menteri-menteri yang menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Sebenarnya Ampang berbaur perasaan bila kita bercakap tentang isu GSB ini ataupun kanak-kanak atau wanita, sesiapa juga yang terbabit. Namun bagi saya keresahan ini saya nak ucapkan syabas terlebih dahulu kepada semua kementerian yang telah pun terlibat, yang mengambil bahagian yang begitu baik dalam menangani perkara ini. Selepas ini saya rasa apa yang lebih saya ingin nyatakan di sini tentang saya rasa dalam hidup bermasyarakat, bersama kita dalam umat Islam, saya yakin bahawa faktor dalam konteks ini tonggak ataupun prinsip utama yang kita perlu jaga sebagaimana yang diungkap dalam maqasid syariah itu, 5 perkara penting yang perlu diambil perhatian. Selain daripada agama, nyawa, harta, akal dan nasab keturunan, sebenarnya dalam konteks masyarakat madani atau masyarakat Malaysia sekarang ini, kerencaman itu juga menjadi ujian. Jadi untuk itu saya ingin menyatakan 3 perkara yang saya agak ataupun saya ingin tekankan. Pertama, apakah sebenarnya jaminan dan usaha-usaha memastikan ketidakberulangan isu ini? Apa yang saya bimbang, penularan perkara ini mungkin telah pun banyak di kalangan masyarakat, tetapi kemungkinan saya mengharapkan kemungkinan ada kekangan-kekangan di sudut perundangan ataupun penguatkuasaan yang menyebabkan ianya berlaku, ataupun kekemasan di sudut flow of ataupun minta izin flow of orang kata tindakan yang perlu kita diambil. Contohnya yang Tan Sri Yang di-Pertua, kalau kita lihat mana-mana pihak yang lahir di Malaysia ini pastinya didaftarkan di bawah JPN, ya. Jabatan Pendaftaran Negara mendaftarkan mereka. Bila telah mendaftarkan mereka, maka akan ada satu cara kaedah untuk memastikan mereka ini pergi ke sekolah bila mereka umur 7 tahun. Jadi kalau pendaftaran itu kemas, maknanya tidak ada keciciran dan kita tidak mahu mana-mana rakyat anak-anak yang lahir di Malaysia ini tiada identiti, maka ianya telah mudah untuk kita cerakinkan. Dapat umur 6 tahun, 7 tahun masuk sekolah. Kita ada akta sekarang ini. Akta mengatakan bahawa setiap akta pendidikan 1996, setiap anak-anak ataupun di bawah ini, pendidikan rendah adalah wajib dan ibu bapa adalah bertanggungjawab memastikan 6 hingga 12 tahun ini dapat pendidikan di sekolah yang diiktirafkan. Ini penekanan yang saya nak bagi. Apakah kita masih lagi tidak mengambil pendekatan-pendekatan yang lebih baik, ya, di mana sekolah-sekolah yang wujud, tak kiralah sekolah agama, sekolah jenis apa pun, ianya perlu mendapat pendaftaran di bawah sistem pendidikan kita. Jika tidak ada, maka saya harap ianya dapat dilaksanakan dengan baik. Jika ianya ini ditangani dengan baik, maka ianya perlu, ya, kita tidak ada kegagalan sebenarnya mereka yang terlepas daripada sistem kemasyarakatan yang kita telah wujudkan di Malaysia ini. Untuk itu saya mencadangkan supaya satu jawatankuasa khusus, ya, kepada KPM, ya, selain daripada 3 kementerian yang terlibat, untuk memastikan keciciran persekolahan, ya, yang lagi-lagi mereka yang atas nama agama mendaftarkan anak-anak ini, sama ada sekolah tahfiz ataupun sekolah-sekolah agama biasa, tidak mendapat didikan formal yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Jadi saya harap ini perkara yang perlu diambil beratkan. Yang keduanya, Tan Sri Pengerusi, saya batuk sikit tapi harap batuk ni tidak berleluasa. Yang keduanya, saya mengharapkan tentang isu berkaitan dengan penubuhan jawatankuasa tadi, ya. Saya mencadangkan, saya nampak banyak usaha bersepadu, tapi saya bimbang jawatankuasa ini akan terlepas pandang isu kesihatan kanak-kanak, ya. Apa yang saya harapkan, kalau kita lihat tadi saya boleh dengar seliti daripada Yang Berhormat Menteri Wanita dan Kanak-kanak tadi, bila ada kesan psikososial ataupun bila dibuat kajian psikologi kepada semua kanak-kanak ini, ada di kalangan mereka, tak silap saya dibacakan 230 perlu sistem OKU, sistem sokongan OKU. Maksudnya mungkin dia terencat, mungkin dia ada masalah macam-macam. Jadi hala 7 yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri KDN, 652 orang kanak-kanak ini
kita tak tahu macam mana masa depannya. Jadi saya harap semua kementerian ataupun satu jawatankuasa bersepadu, bukan saja di kalangan 3 kementerian, masukkan lagi kementerian-kementerian lain untuk kita dapat mengolah perkara ini lebih baik. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita mahu lihat bahawa perkara ini tidak berulang. Saya harap sangat supaya usaha akta yang lebih ketat dikemukakan. Ya, dikemukakan, dan harap juga segera dikemaskinikan, ya, supaya Datuk Tan Sri mengurusi pencegahan adalah lebih baik daripada kita bertindak selepas ianya terjadi. Jadi saya nak mensarankan juga di Dewan Yang Mulia ini supaya family law ataupun undang-undang kekeluargaan mestilah ditabelkan ataupun dibawa ke muka perbincangan supaya yang cepat dilaksanakan. Itu sahaja Tan Sri Pengerusi, terima kasih. Baik, saya